Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang dimuliakan, sebenarnya majlis biasa yang kita adakan hari Ahad malam Isnin, kita mulakan dengan selawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil anwar Kita mulakan dengan membaca pengantar atau permulaan dari surah Al-Kahfi yang menekankan keistimewaan turunnya kitab Al-Quran sebagai pedoman dan supaya dapat kita dirikan, memperkuatkan pendirian dalam kehidupan kita sebagai petunjuk. Jadi ini ada kaitan dengan amalan di bulan Ramadan, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan bagi kita juga membaca terjemahannya dan membaca tafsirnya supaya ada semangat dan penghayatan dan kefahaman. Terkait dalam soal ini juga saya teringat dengan satu persoalan dibangkitkan ini dari hadis sahih dari Abu Ya'la. Satu soalan dibangkitkan oleh Sa'ad bin Hashim kepada Ummul Mu'min Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Persoalannya ialah, ya Ummul Mu'minin, haddithini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ya bunayya ama taqra'ul Qur'an? Qala Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqu Muhammadin Al-Quran. Wahai Ummul Mukminin, khabarkanlah kepadaku perihal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai anakku, ya bunayya, tidakkah kamu membaca Al-Quran? Taqra'ul Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang mulia. Akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Jadi sampai begitu sekali kuatnya asas Al-Quran ini sebagai pedoman kita dan juga yang membentuk akhlak syakhsiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan memang kita biasa dengan juga kenyataan dan sumber hadis, kana khuluquhul Quran, ya. Orang tanya tentang akhlak Rasulullah
Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran. Dan ini terkait dengan apa yang dirumuskan. Soal ini soal yang thawabit, maknanya soal yang tetap. Ya, dia mengikutkan soal akidah, soal syariah yang menyentuh tentang maqasid, keadilan, kesaksamaan, ta'abbudiyat, kewajiban salat, zakat dan mutaghayyiyat, iaitu mengikut kefahaman konteks semasa. Jadi oleh yang demikian, tugas kita tentu membaca terjemahan dan menghayati. Bagaimana kita boleh menghayati bagi kita yang bukan dari keturunan Arab atau berlidah Arab dan kefahaman Arab yang baik, tentunya berpandu kepada membaca terjemahan dan membaca tafsir. Ini akan membantu kita memahami, bukan sekadar berlumba membaca, walaupun ada keistimewaan yang tersendiri, tetapi untuk berlumba membaca dan memahami, menghayati semangat Al-Quran. Dan ini juga yang disebut dalam Al-Quran, dalam Asy-Syu'ara ayat 89, ya, di mana penghayatan itu memberikan kita kesejahteraan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali harta benda dan anak pinak, orang-orang yang datang menghadap Allah itu dengan hati yang selamat, sejahtera. Biqalbin salim ini untuk mencapai tentunya tidak mudah. Ya, ini yang dikaitkan oleh para alim tentang apa yang dikatakan, saya rojok umpamanya kefahaman tentang keseimbangan dalam kebijaksanaan, keberanian, mengawal hawa nafsu, keadilan. Ini hal-hal yang dikaitkan dengan semangat Al-Quran. Dan yang juga penting bagi kita ialah untuk cuba mendapatkan kefahaman seperti mana yang pernah dikupas oleh Ibn Qayyim dalam Al-Wabil Al-Sayyib, yang berpunca daripada dua perkara. Hati ini kalau dah berkarat, dia berpunca dari dua perkara. Satu, daripada ghaflah. Ini orang Pulau Pinang, perkataan ghaflah ni dia pakai selalu, tapi kefahaman dia mungkin lain sikit lah. Ni ghaflah lah. Ghaflah ni maknanya lalai dan cuai. Jadi ini satu istimewa orang Pulau Pinang, ada bahasa tambahan dia yang tak difaham oleh orang di sini, melainkan orang menguasai bahasa Arab. Bahasa ghaflah ini, hati berkarat, dia kerana lalai, kerana cuai. Bagaimana nak memutihkan, membersihkan, ialah dengan membaca Al-Quran. Satu lagi, kerana berkarat itu mengikut kupasan Ibn Qayyim, yang juga dirojok oleh kalau tak salah saya dalam Fiqhul Jihad oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, tentang masalah ghaflah ini, dan juga dhamban, terpalit dengan dosa. Maka caranya membaca Al-Quran dan banyak beristighfar kepada Allah SWT. Jadi saya memanfaatkan malam ini pemahaman kita, supaya kita sekadar memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dan ini ada kaitan dengan akhlak, ya. Akhlak ini sebenarnya yang kita sebut dalam agama ini sebagai paksi, ya. Dan kita kadang-kadang menganggap bahawa akhlak ini hanya takat salat, cakap sopan, ya, tetapi bila kita dalam kehidupan ni, umpamanya kita lihat saja social media, saya bimbang, ya. Saya tak apalah tentang kecaman, kritikan saya, bukan saya nak sensitif bab itu, tetapi ini terpacar pada akhlak. Bagaimana kita boleh hukum orang, cerca orang, aibkan orang tanpa kawalan. Puasa juga, baca Quran juga. Ini yang mana tidak ada penghayatan akhlak, ya. Ada orang bicara tentang bila pemimpin, ya, balak hilang, saham hilang, wang yang diperuntukkan untuk diberikan kepada orang miskin pun separuh hilang. Ini isu apa yang disebut tadi, dhamban, dosa, dan ghaflah,
cuai, lalai. Dan ini juga yang dikaitkan, kalau istilah Melayunya, kerendahan akal budi. Kerendahan akal budi ini maknanya kemerosotan, kelemahan akhlak yang kita harus waspadai. Semalam juga saya berikan satu kenyataan atas nama Al-Ma'had Al-Alami Lil Fikri Islami. Ini adalah International Institute of Islamic Thought, Institut Pemikiran Islam Antarabangsa, di mana banyak yang diterbitkan buku-buku Islam, termasuk yang siri Maqasid Syariah yang baru sejak 90-an yang saya akan kupas kemudian. Tapi saya nak sebutkan tentang terjemahan buku-buku dalam bahasa Arab dan juga terjemahan yang menganjurkan pemikiran baru, pemikiran kritis bersumberkan Quran dan hadis, yang umpamanya Muhsin Abdul Hamid, Tajdidul Fikr Al-Islami, ya, tajdid, pembaharuan pemikiran dalam Islam. Diterasnya Islam tapi sentiasa membawa perubahan dan pemikiran. Ataupun yang banyak saya rujuk kerana Syekh Taha Jabir Al-Alwani, ini dia ustaz usul fiqh di Jamiah Imam Muhammad bin Saud Riyadh, asal daripada Iraq. Dia pernah jadi pengurusi Triple IT, Institut Pemikiran Islam Sedunia ini. Dan semasa saya mengajar di University Georgetown, Amerika Syarikat, saya berjiran dengan dia. Mereka aktor, kawan-kawan tetapkan supaya saya, keluarga, duduk berjiran dengan rumah Syekh Taha, rumah Jamal Berzanji dan Yaqub Mirza. Dan kita ada peluang bawa anak-anak, Azizah dan anak-anak, tiap minggu dengar pengajian daripada Syekh Taha Jabir Al-Alwani yang menulis tentang banyak buku-buku. Yang saya ingat sangat penting yang juga ada terjemahan bahasa Melayu adalah Adab Ikhtilaf fil Islam, adab perbezaan pendapat dalam Islam. Ini terkait dengan akhlak. Kalau diizinkan, saya nak kupas ini supaya kita boleh ingat, kita boleh beza pendapat, kita boleh tak setuju, tapi ada adab. Maki hamun ni tak ada akhlak. Kalau kita cerca orang, dia suka dibayar untuk cerca, macam disebut cyber troopers ni, itu kita ingat. Ini dalam buku kecil, Adabul Ikhtilaf fil Islam, adab ikhtilaf, berbeza pendapat dalam Islam, oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani, yang nipis, yang dulu saya edarkan secara meluas dalam negara kita. Kemudian dia juga menulis tentang keperluan untuk menjaga kefahaman Islam ini berpandukan Al-Quran dan Sunnah, dan menjaga keseimbangannya supaya fahaman Al-Quran, penafsiran daripada Sunnah Rasulullah SAW. Ini disebut dan diterbitkan juga oleh Triple IT, Reviving the Balance, the Authority of the Quran and the Status of the Sunnah. Ya. Kemudian tentang tanggungjawab kepada golongan minoriti. Ini ada kaitan dengan kita, yang juga saya akan sebut nanti terkait dengan masalah Rohingya yang panas ni. Saya ingat dah 2,000 lebih yang buat komen. Ada setuju, ada tak setuju, ada yang marah, ada yang kata saya sokong Rohingya. Ada yang kata kalau dah sokong sangat, suruh jadi Perdana Menteri Rohingya sudahlah. Amboi. Jadi kalau Syekh Taha dia sebut ini, ya, towards a fiqh for minorities. Ada peraturan-peraturan yang dikaitkan. Tak apalah, baik, saya nak bawa terus kepada, cuma nak perkenalkan beberapa buku. La Ikraha Fid Din, tentang murtad dalam Islam, apostasy in Islam, historical and scriptural analysis, oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani, yang juga diterbitkan oleh Triple IT, atau Institut Pemikiran Islam Sedunia, yang saya fikir
sangat penting. Jadi beberapa buku Al-Ma'had Al-Alami lil Fikri Al-Islami ini yang banyak memikir soal-soal semasa. Baik, tapi saya cakap soal minoriti ini, soal Rohingya sebagai contoh. Baik, saya tengok ribuan yang buat komen. Ya, Wan Mukhtar, Kelvin Jayakant, Pihin Sri Zamhamid, JS Lok, Si Thong Tu, Is Zul, Ahmad Nazifi, Fobi Sun, Darmawati Marisa, Hui Keng Mun, Suhaimi, Ravi Chande, Amir Meme, Said Abdul Halim, Petra Haikal, dan banyak lagi seratusan ya. Saya baca, kadang-kadang ada yang saya tersenyum. Bila yang saya kata bagi kerakyatan, bila yang mereka tuntut kerakyatan, kalau kita baca, dia tuntut kerakyatan di negara dia. Semalam saya baca buku Azim Ibrahim yang menyebut tentang mereka dinafikan kerakyatan di negara sendiri. Sebab itu perkampungan dibakar, diusir keluar ke sempadan, setengah naik bot, tenggelam. Jadi dia minta kerakyatan negara dia. Jadi jangan kita tambah ya. Saya faham orang tanya, oh, Anwar dia tak peduli rakyat miskin. Saya boleh tunjuk dia beras dengan gula, dengan tepung di pekarangan rumah ni untuk keluarga saya uruskan, untuk kawan-kawan. Tanggungjawab kita kepada rakyat kita. Tapi saya nak sebut sini, tak ada soal warga negara, tak ada soal kerakyatan. Nak marah, nak tegur, nak peringatkan boleh, tapi janganlah sampai hilang kemanusiaan kita. Dia begini, kalau begitu macam mana katanya? Orang ni ada yang jahat. Ya, ada orang Rohingya yang jahat, saya tahu. Orang Melayu jahat, orang Cina jahat, orang India jahat. Jahat ini jenayah, kita tak pertahankan. Oh, dia bawa masuk ke kampung bandar. Tak, saya tak setuju. Yang bawa pelarian ini mesti dikepung di kawasan terbatas, dikawal, kemudian diatur bagaimana nak hantar negara kedua, nak bawa balik memang negeri dia sekat, tembak kalau sampai. Ni macam Palestin dengan Israel lah. Sudah. Apa bezanya hunta Myanmar ni dengan Israel? Ya. Bagaimana dia layan orang Palestin? Ni begini juga orang Rohingya dilayan. Jadi saya itu pertimbangan begitulah. Janganlah marah saya soal itu. Saya bukan nak bagi mereka hak yang lain. Saya bukan nak kata ambil wang rakyat miskin bagi pada dia. Saya kata buat kawasan sempadan, bagi dia duduk di situ sementara kita buat desakan yang kuat dari segi politik dan negara untuk menuntut. Mana boleh Myanmar begitu saja. Buang orang dia, kita kena tanggung. Ya. Sekarang ni patut kita fikir, patut kerajaan Myanmar bayar balik ganti rugi kepada kerajaan Malaysia hal yang kita belanjakan untuk mereka. Ini kezaliman ini dibenarkan. Bila kezaliman benarkan, rakyat jadi mangsa. Ya, ini saya sebut. Ada laporan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR, Refugee Protection in International Law. Ya. Dia ada juga ya. Global Consultation on International Protection. Dia ada tanggungjawab dia ya. Saya tanda juga beberapa tempat yang dia undang-undang jelas, dan kita sebagai satu negara tertakluk kepada undang-undang. Tak apalah kalau kita tak mau ikut kesemuanya, tetapi takkanlah sebagai orang Islam terutamanya kita boleh tergolong pada orang yang tidak ada perikemanusiaan. Mengapa kita sokong rakyat Palestin? Kerana dia dizalimi, dia dihina, dia dibunuh, di rumah dia, tanah dia dirampas. Mengapa kita sokong Rohingya? Atas prinsip yang sama. Apakah ini bermakna kita korbankan rakyat kita? Tidak. Apakah bermakna kita akan berikan mereka warga negara? Ya, suaka politik mungkin, status pelarian boleh. Jadi itu yang kita lakukan, dan saya harap semua setuju. Sekarang yalah, saya harap orang lama bercakaplah bab ini. Janganlah kita biar ya. Pemimpin pun bertegaslah. Dulu sampai buat perhimpunan ya, bela bukan dengan riuh rendah satu stadium. Sekarang bila orang tu lari, semua nak, kerana takut orang tengah marah. Jadi kita ini dalam politik ini apa? Nak ikut apa? Betul ikut selera rakyat, tapi mestilah pertahankan yang hak, dan ini soal kemanusiaan. Mana dia
hebatnya Islam bagi saya ni. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini kekuatannya kerana dia jaga hubungan manusia dengan Allah SWT dan wahablum minan nas dengan manusia. Dan bukan bermakna kita kena tekan rakyat kita. Rakyat kita mesti kita dahului. Kepentingan mereka mesti kita jaga. Itu tanggungjawab utama. Tetapi bila ada kes-kes seperti ini, pelarian, bukan baru dah pengalaman kita. Dulu masa perang Aceh, pelarian Aceh lari ke sini. Ada yang menetap sampai jadi kampung Aceh, Kasubah Aceh semua. Begitu juga pendirian kita. Itu nenek moyang kita dulu jaga. Sekarang tanggungjawab kita menjaga, tapi oleh kerana ada perasaan bahawa terlalu ramai orang asing, ya, berapa pekerja asing? 6 juta, 6.7 juta orang. Sebahagiannya ada permit, 2, berapa juta ada permit, sebahagiannya tak ada permit. Jadi kita kena kawal. Ini kelemahan kita, kawal. Ini kelemahan dalam penguasaan negara kita. Jadi janganlah kita bebankan. Jadi saya tahu sudah marah, boleh lagi soal, saya akan ambil peluang untuk jelaskan 1-2 hari. Ada baik juga. Ini yang kita sebut wacana segar. Saya Anwar bagi pendapat, ramai yang ulas. Saya ingat, dan saya tengok tadi 2,500 ulas soal ini saja. Sebagainya sokong, sebagainya marah, sebagainya tanya, sebagainya kesal, sebagainya sindi, sebagainya maki. Saya tak mau bab maki tu, tetapi kalau dia tanya, dia tak puas hati, saya faham. Tetapi kita kena ingat, tanggungjawab kita ini ada. Kalau nak fikir keluarga, saya lebih baik saya jaga keluarga saya. Tetapi saya tahu juga jiran tetangga ada tanggungjawab dia. Bangsa saya, negara saya, dan juga kemanusiaan. Ini saya harap saudara beri teliti. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Saya mula tadi dengan tradisi membaca Al-Quran, kemudian dengan hadis, dan soalan dijawab oleh Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Rasulullah, itu akhlak Quran, dan tentang apa yang ingat dhamban, dosa, dan ghaflah ni orang Penang, orang cukup cekap, dia pandai. Jangan ghaflah. Jadi jangan ghaflah ni, jangan lalai, jangan cuai, jangan buat serabut, jangan buat lentang pukang yang merosakkan, terutama dalam konteks kita bicara tentang akhlak. Dan saya ambil kesempatan juga untuk menyentuh beberapa buku, terutama daripada di antara syekh saya, almarhum Syekh Taha Jabir Al-Alwani, yang menulis beberapa buku atas nama Institut Pemikiran Islam Antarabangsa. Dan akhir saya ulas semula soal Rohingya. Saya ingat dah 4 kali ke 5 kali dah. Belum memuaskan banyak pihak kerana tengah sentimen ni, tengah marah ni. Siapa orang lain ke, warna sikit lain ke, dari negeri lain ke, kita nak semangat nak serang saja ni. Pakai dengan tengkolok, dengan kerih semua. Tapi saya ingat, sabar biasa. Yang buat jenayah jangan pertahankan. Ada yang kata bau busuk, bagi air, bagi sabun, bagi dia mandi. Tapi yang itu kurau lah, ya. Tapi kalau yang dalam cadangan saya itu buat kawalan, kawasan tertentu untuk bagi makan, sementara kita cari tempat lain. Macam kita ingat kita buat dulu pelarian Vietnam. Ya, pelarian Vietnam dulu kita buat begitu sebelum hantar ke negara kedua atau ketiga, ataupun sebahagiannya setelah keadaan damai dia boleh balik. Jadi maknanya desakan, bantahan, tuntutan ke atas Myanmar itu harus ada. Saya sekarang fikirkan sekarang bagaimana menggesa kerajaan Malaysia sekarang buat tuntutan kepada Myanmar untuk bayar balik ganti rugi kepada perbelanjaan yang kita lakukan yang besar untuk menampung keperluan rakyat di Myanmar yang diusir dan dizalimi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.